Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'd. Muka surat yang ke 430 ya? 31 30 hubungan beriman dengan Allah. Hubungan beriman dengan Allah dengan beriman dengan Rasul. 430. Jadi sebelum tu InsyaAllah kita akan sambungkan perbahasan pengajian yang lepas, iaitu tentang bilangan 25 orang Nabi lagi Rasul disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, seorang demi seorang. Disebut nama-nama mereka dalam Al-Quran, di antaranya dalam surah Al-An'am ayat 83 sehingga 86. Tuan-tuan boleh catat, patut hafal nama-nama Nabi yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Tadi ayat berapa tadi? 83 sehingga 86 surah Al-An'am. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas salihin wa Ismail wa Yas'a wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Jadi dalam ayat yang kita bacakan tadi disebut ada beberapa orang ataupun sebahagian daripada rasul-rasul. Dan di dalam surah Ali Imran ayat 33, Ali Imran ayat 33, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Surah Maryam ayat 56, Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Surah Hud ayat 50 dan 65. Ayat 65, wa ila adin akhahum huda. Surah Al-A'raf ayat 73, wa ila thamud akhahum salihah. Surah Al-A'raf ayat 85 dan surah Hud ayat 84, wa ila madyana akhahum syu'aibah. Surah Al-Anbiya ayat 85, wa Ismail wa Idris wa Zalkif wa kullum minas salihin. Dan yang terakhir, iaitu nama yang Allah Ta'ala sebut Nabi yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad SAW, ayat 29 suratul Fathi, dan ayat 40 surah Al-Ahzab. Muhammadur Rasulullah, ini Nabi yang terakhir yang disebut dalam Quran. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Surah Al-Ahzab ayat 40, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi dengan beberapa ayat yang kita bacakan tadi, lengkaplah, sempurnalah 20 orang Nabi lagi Rasul yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Quran. Jadi sebagaimana pelajaran yang lepas kita telah beritahu, Nabi-Nabi yang tidak disebut dalam Quran dan hadis, jadi kita tidak wajib membedah siasat nak cari berapa bilangan, siapa nama mereka. Kan ayat yang sebelum ni Allah Ta'ala kata sebahagian mereka itu telah dikisahkan, wa minhum lam naqsusun alaika. Sebahagiannya kami tidak kisahkan, kami tidak beritahu, kami tidak mengkhabarkan kepada kamu di dalam Al-Quran. Jadi tidak dibebankan kepada kita
untuk kita berusaha mencari nama-nama dan bilangan mereka. Okey, terus hubungan beriman dengan Allah dengan beriman dengan Rasul. Orang beriman yang meletakkan penilaian terhadap Allah dengan penilaian yang sebenar perlu meyakini yang Allah Subhanahu Wa Taala juga telah memutuskan para Rasul dan menurunkan kitab-kitab kerana itu merupakan tuntutan berkaitan dengan sifatnya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menciptakan mereka secara sia-sia. Jadi nak tahu tentang kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar, bagaimana manusia nak menilai Allah, nak menentukan Allah, nak mengetahui tentang sifat dan zat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lain dan tidak bukan melainkan melalui maklumat, penghabaran, cerita yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada apa yang disampaikan oleh Rasul tentang Allah, kita tak boleh tahu. Hari itu dah kita bahas beberapa kali tentang yang paling mengenal Allah adalah Allah Ta'ala sendiri. Dan yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, manusia tidak boleh mengenal akan zat dan sifat Allah melainkan melalui dua sumber, dua rojakan, dua ambilan, iaitu Quran dan hadis Nabi. Kerana Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan sesuatu yang datang daripada Allah. Kerja Nabi adalah menyampaikan. Sebahagian daripada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut di dalam Al-Quran. Okey, terus firman Allah Subhanahu Wa Taala, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Maksudnya, patutkah manusia menyangka bahawa ia akan ditinggalkan terbiar, yakni dengan tidak diberikan tanggungjawab dan tidak dihidupkan menerima balasan? Adakah manusia menyangka ayyutraka, manusia itu menyangka mereka akan dibiarkan, yakni la yu'maru wa la yunha, tidak diperintahkan melakukan sesuatu perkara dan tidak diperintahkan untuk tinggal sesuatu perkara. Tak. Manusia diperintahkan untuk melaksanakan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala tanya, adakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan? Apa maksud dibiarkan? Dibiarkan tanpa suruhan, tanpa perintah, tanpa arahan. Sedangkan kita tengok dalam Al-Quran ada ayat-ayat suruh. Aqimus salah wa atuz zakah, kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qisas. Ayat-ayat yang berbentuk suruhan yang perlu dilakukan oleh manusia. Yang kedua, ayat-ayat yang berbentuk larangan. La taqrabuz zina, la taqrabul malal yatim. Suruh dan larang. Jadi manusia jangan sangka mereka dibiarkan tanpa ada suruhan daripada Allah, tanpa ada larangan daripada Allah, wala yu'aqab, dan tanpa diberi balasan. Hasil daripada perbuatan tindakan mereka atas dunia, sama ada baik ataupun buruk, jangan sekali-kali menyangka mereka tidak diberi balasan. Mereka tidak dihukum hasil daripada perbuatan yang dilakukan oleh manusia di atas dunia. Okey, terus orang yang beriman dengan Rasul tetapi kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia dikira sebagai kufur dan imannya itu tidak bermanfaat. Jadi dalam rukun iman itu perlu diterima kesemuanya. Tak boleh sebahagian daripada rukun diterima, sebahagian yang lain ditolak, maka tetap dianggap kafir. Nak dianggap kafir, ulaika humul kafiruna haqqa, mereka itu sebenar-benar kafir, tak perlu tolak semua rukun iman. Padan memadai dengan ditolak salah satu daripada rukun iman. Okey, terus firman Allah Subhanahu Wa Taala, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuridun an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafirun haqqan wa a'tadna lil kafirin 'adzaban muhina. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan orang-orang yang hendak membeza-bezakan iman mereka di antara Allah dan Rasul-Rasulnya, dan orang-orang yang berkata, kami beriman kepada setengah Rasul-Rasul,
setengah rasul-rasul itu dan kufur ingkar kepada setengahnya yang lain, serta bertujuan hendak mengambil jalan lain antara iman dan kufur itu. Mereka itulah orang-orang yang kafir dengan sebenar-benarnya, dan kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir itu azab seksa yang menghina. Kewajipan terhadap Rasul. Antara kewajipan terhadap Rasul ialah A. Membenarkan apa yang dibawa oleh kesemua mereka. Jadi maksud beriman kepada Rasul yang pertama, membenarkan apa yang dibawa oleh kesemua mereka. Apa maksud membenarkan? Mengiyakan, mengakui, mengiktiraf apa yang dibawa oleh para rasul, bukan sahaja Nabi Muhammad SAW, semua rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena membenarkan, mengiyakan, menerima apa sahaja yang disampaikan oleh mereka. Kerana apa yang disampaikan oleh mereka semuanya adalah wahyu yang datang daripada Allah. Sebab itu kita sebut dalam mukadimah apakah definisi ataupun takrif Nabi. Nabi apa makna? Man lahu naba'un, seseorang yang mempunyai cerita, mempunyai maklumat. Maklumat daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui jalan apa? Melalui jalan wahyu. Jadi mereka ini memperolehi maklumat daripada jalan wahyu. Okey, terus. Mereka diutuskan daripada sisi Tuhan mereka dan menyampaikan apa yang mereka diperintahkan supaya menyampaikannya kepada manusia, dan tidak membezakan antara mereka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima." Maksudnya, dan kami tidak mengutus seseorang rasul pun melainkan supaya ia ditaati dengan izin Allah. Dan kalaulah mereka ketika menganiaya diri mereka sendiri datang kepadamu wahai Muhammad, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulullah juga memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Mengasihani. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa atii'u Allah wa atii'ur Rasul lawahdharu fa in tawallaytum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin." Wa ati'ullaha, taatlah kamu kepada Allah, wa ati'ur rasula, dan juga taatlah kamu kepada Rasul. Kita telah sebut di dalam ayat yang lepas, iaitu ketika membahaskan ayat Quran di dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Jadi kita tengok bila melibatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada perkataan ati'u. Begitu juga di dalam ketaatan kepada Rasul ada perkataan ati'u. Di sini disebut sebagai apa dia? Taat secara mutlak. Apa maksud taat secara mutlak? Suka tak suka, mau tak mau, mesti kena taat. Sebab dia ada perkataan ati'u. Adapun selain daripada Allah dan Rasul tidak disebut perkataan ati'u. Menunjukkan bahawa di sana ada pilihan. Nak taat kepada selain daripada Allah dan Rasul ada pilihan. Apa maksud pilihan? Kalau sekiranya ketaatan yang membawa kepada dosa, ketaatan yang membawa kepada percanggahan terhadap hukum Allah melalui Quran dan hadis, dia tidak boleh ditaat. Jadi ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasul ini adalah merupakan ketaatan secara mutlak. Dan yang seterusnya dalam ayat ini sebut wahzaru, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, awaslah, hati-hatilah. Sebab apa? Kerana selepas daripada ayat itu Allah Ta'ala kata fa in tawallaitum. Mula-mula disuruh taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Mafhum mukhalafahnya, kalau tak taat kepada Allah, tak taat kepada Rasul, wahzaru, kamu beringat, hati-hati, awas. Fa in tawallaitum, sekiranya kamu berpaling daripada ketaatan kepada Allah, berpaling daripada ketaatan kepada Rasul, fa'lamu annama 'ala rasulinal balaghul mubin, ketahuilah oleh kamu semua sesungguhnya atas Rasul kami hanya menyampaikan keterangan yang nyata.
Awas, hati-hati. Maknanya kamu nak beriman tak beriman bukan kerja Rasul. Kalau kamu berpaling, yakni tidak mentaati Allah Ta'ala dan Rasul, kena ingat kerja Rasul ni hanya menyampaikan je. Tanggungjawab memberi hidayah, memberi petunjuk bukan Rasul. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Tidaklah atas engkau wahai Muhammad memberi petunjuk, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki. Jadi Rasulullah ni menyampaikan agama Islam selama 23 tahun. 10 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Campur-campur tu semua 23 tahun. Sepanjang dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah ni, bukan semua orang terima. Walaupun kadang-kadang Nabi sedih, Nabi rasa sedih, dan juga kecewa hasil daripada dakwah yang begitu giat, yang begitu bersungguh, yang begitu bersemangat. Orang tak nak ikut. Sebahagian yang tak ikut tu siapa dia? Kaum kerabat dia, adik-beradik dia sendiri. Yang kita sebut sebelum ini, Abu Talib, pak saudara dia pun tak masuk Islam. Begitu juga menjadi sunnah perjuangan kepada pengikut Rasul ini. Mereka juga akan berlaku suasana dakwah mereka berhadapan dengan situasi keadaan yang sama. Bukan semua orang terima. Saya kadang-kadang rajin juga. Contohnya malam ni pas ngajar ni, saya tengoklah komen-komen bawah tu. Bawah ni kita bahas isu lah, isu masalah qabil tu. Dan kita bagi keterangan, dalil, fakta kedua-dua aliran, kedua-dua mazhab, kedua-dua pendekatan. Hurai-hurai bawah tu, Wahabi mana gitu dia kata. Kita dah cerita dah, dalil mazhab Syafi'i kata tak sah, ni dalil, ini kitabnya, kita tunjuk kitab. Ini individu ulama yang sebut kata tak sah ni siapa dia. Hak kata sah pula ni jumhur ulama dalam kitab apa, siapa individu tersebut ni. Akhirnya ni komen di bawah tu, dia kata Wahabi mah panggil macam tu. Tak faham-faham. Hak dia tu lebih faham daripada apa yang kita kemukakan. Jadi nak kata apa tuan-tuan? Kita dah bagi bukti, dah terang. Akhirnya Wahabi juga dapat nama. Jadi nak kata apa? Memang ada lah daripada kalangan masyarakat bersikap begitu. Sebelum ni kita bahas tentang Allah Ta'ala atas langit, hampir 100 kitab kita kemukakan. Wahabi ni baca kitab tapi dia tak faham. Dia faham sendiri. Dia tak berguru. Dia hanya bertaklid kepada kitab. Kalau orang tu cakap ada di depan ni macam apa tindakan tuan-tuan nak buat? Dah kita bagi dalil Quran hadis pendapat ulama muktabar, tunjuk kitab lagi, dia jawab macam tu, apa tuan-tuan nak buat? Tak tersekih kepala. Tak boleh nak ikut. Degil. Maknanya itu terpaksa kita kena terima lah. Itu dah cabaran dakwah. Nak ikut lebih hebat, Rasul lebih hebat dengan fakta hujahnya, pendekatan lebih hikmah. Tapi itu pun orang tak terima. Sakat kita ni tak heran lah. Kita kena sebut macam orang sebut, ada aku kisah. Hak kamu tak suka, tak terima tu, ada aku kisah. Kewajipan kita hanya menyampaikan. Terima tak terima kamu punya pasal lah. Jadi tak dipertanggungjawabkan. Mesti kena terima dengan apa yang kita jelaskan. Tak mesti. Mesti bagi kita apa dia? Menyampaikan. Yang menentukan terima tak terima hidayah dan petunjuk adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita faham yang tu, baru kita lapang dada. Tidak susah hati ni. Kita susah hati sebab apa? Apa yang kita sampaikan senang-senang je orang tolak. Senang-senang orang buat kesimpulan, ini Pak Wahab punya bahas punya panjang, dalil kita kemukakan. Last sekali itu juga yang disebut untuk menolak hujah-hujah dan fakta yang kita kemukakan. Jadi kalau kita tengok ayat ini, tugas Rasul hanya menyampaikan. Bukan tugas dia paksa supaya orang beriman. Kalau tidak, semua orang beriman. Tapi tugasnya hanya menyampaikan. Begitu juga orang yang mengikut para Rasul ini. Tugas mereka hanya menyampaikan. Yang memberi petunjuk hidayah ada Allah. Daripada kalangan manusia, ada yang Allah Ta'ala pilih. Dia dengar penerangan penjelasan, Allah Ta'ala pilih dia, dapat hidayah. Ada di kalangan manusia Allah tak pilih dia, Allah Ta'ala tak pilih dan tak bagi kepada dia. Kok mana pun dia akan lawan juga. Itu menjadi adat kepada perjuangan Islam. Ada yang terima, ada yang menolak. Okey, terus B. Memberi dukungan dan mengasihi mereka semua dan menjauhkan diri daripada membenci dan memusuhi mereka. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Maksudnya, dan sesiapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman itu penolongnya, maka berjayalah dia, kerana sesungguhnya golongan yang berpegang kepada agama Allah itulah yang tetap benar. Firman Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Maksudnya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan, dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ayat di atas mengandungi penjelasan tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman dan mereka saling mendukung antara satu sama lain. Ia termasuk para rasul yang merupakan manusia yang paling sempurna sekali iman. C. Mengikutkan kelebihan para rasul mengatasi orang-orang lain. Tidak ada seorang pun dalam kalangan manusia yang berjaya mencapai darjat yang dicapai oleh para rasul, meskipun mereka mencapai kedudukan yang tinggi dari segi kesolehan dan ketakwaan. Jadi maknanya di antara maksud beriman kepada Rasul ini, kita kena mengiktikadkan bahawa semua para Rasul mengatasi kedudukan, kemuliaan mereka, darjat mereka di sisi Allah lebih daripada orang-orang yang beriman yang lain. Bila kita sebut orang beriman ni, termasuk orang-orang yang soleh, golongan yang bertakwa kepada Allah, wali-wali Allah Ta'ala, Rasul atas lagi. Sebab itu nak mengukur kedudukan seorang wali itu untuk menjadi ikutan, kita tengok Rasul dulu. Kebanyakan orang bila dia tengok seseorang individu ini, penampilan dia agak pelik, luar biasa. Contohnya macam orang gila, oh ni wali ni, lalu pakai berduyur untuk ikut dia, ambil ijazah kepada dia. Jadi Rasul, kalau kita kata wali itu hebat, Rasul atas daripada wali. Sebab kita tengok di Indonesia sana, orang gila dianggap sebagai wali. Hari isap rokok, saya dah cerita dah itu kan, isap rokok. Waktu makan nasi buat tumpah, pakai seluar pendek, semua pakai cium tangan dia, ambil ijazah dengan dia. Tengok bengongnya manusia ni. Sesuai kita sebut perkataan bengong, orang gila dianggap sebagai wali, lalu menjadi ikutan. Sedangkan Rasul yang terang-terang diiktiraf oleh Allah Ta'ala, kedudukan, darjat, kemuliaan mereka tidak diambil sebagai ikutan. Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW adalah ikutan yang paling baik. Dia tak kata wali, sebab wali ni boleh jadi betul, boleh jadi salah. Rasul dah tentu betul, sebab dia di bawah bimbingan Allah, dipantau oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan tindakan para rasul ini dipantau oleh Allah. Tapi wali tidak dijamin wali itu mesti betul. Walaupun kalau betul-betul seorang itu wali, kedudukan dia di sisi Allah dia tinggi, tetapi belum tentu segala tindakan dia itu betul dengan syarak. Tapi Rasul sudah tentu, ini suatu jaminan daripada Allah. Okey, terus Firman Allah Subhanahu wa taala, wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Lut wa kullan faddalna 'alal a'lamin. Maksudnya, dan dari keturunannya juga ialah nabi-nabi Ismail dan Ilyasa dan Yunus dan Lut, dan mereka itu semuanya kami lebihkan darjat mereka atas umat-umat yang hadir pada zamannya. D. Mengiktikadkan para rasul mempunyai kelebihan yang berbeza antara satu sama lain. Mereka tidak berada pada satu martabat. Firman Allah Subhanahu wa taala, tilka ar-rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna 'Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau syaa Allah ma qatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau syaa Allah ma qatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Tilka rusulu, yang demikian itu para rasul.
Jadi rasulun ini jamak apa? Jamak taksir daripada rasulun. Rasulah ni rusulun. Yang demikian itu rasul-rasul, faddalna ba'dahum ala ba', telah melebih oleh kami akan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Jadi rasul-rasul ini dilebihkan antara mereka ini dengan sesuatu kelebihan yang tak sama. Sebahagian ulama mengemukakan bukti dan dalil antara seorang rasul dengan rasul-rasul yang lain itu berbeza di antara satu sama lain di sudut darjat dan di sudut kelebihan. Di antaranya ketika Nabi SAW naik ke langit bertemu dengan Allah Ta'ala dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Langit pertama jumpa siapa? Pertama, kedua, ketiga sampai yang ketujuh. Di situ para ulama kata sebagai bukti sebahagian mereka ada lebih ada kurang daripada di sisi Allah Ta'ala, dibandingkan antara seorang rasul dengan rasul-rasul yang lain. Bukan dibandingkan dengan manusia biasa macam kita, sudah tentu mereka lebih, tapi sama-sama mereka hak langit pertama kedudukannya setakat ni, kedua, ketiga sampai ke langit yang ketujuh. Tapi yang paling atas pada tu, atas pada langit yang ketujuh sampai dapat bertemu dengan Allah Ta'ala, siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Kelebihan Nabi Musa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, iaitu bagi tongkat dia. Dengan tongkat tu dia boleh dipukul laut terbelah kan, pukul batu terpancar 12 mata air. Dengan tongkat juga boleh menjelma ular dan makan ular-ular ahli sihir. Itu kelebihan Nabi Musa yang tak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Nabi Soleh apa dia? Unta. Nabi Isa alaihissalam, apa kelebihan dia? Menyembuhkan penyakit-penyakit yang sukar untuk disembuh, diubati oleh ahli perubatan ketika itu. Seperti apa? Sopak, kusta, buta mata dia boleh sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Bahkan menghidupkan orang yang mati. Demikian itu para rasul yang kami lebihkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Sebahagian mereka pula yang lain man kallamallah, siapakah Nabi yang Allah Ta'ala bercakap direct secara langsung kepadanya tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril? Nabi Musa alaihissalam, wa kallamallahu Musa taklima, dan warafa'a ba'dahum darajat, dan Allah Ta'ala mengangkat sebahagian mereka beberapa darjat. Di antaranya Nabi Isa, selain daripada boleh menyembuhkan penyakit-penyakit yang ganjil, di antara kelebihan Nabi Isa, diangkat oleh Allah Ta'ala naik ke langit. Bal wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidaklah dapat membunuh Nabi Isa alaihissalam dan tidaklah dapat mensalib Nabi Isa alaihissalam, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerupakan seorang lelaki. Allah Ta'ala menyerupakan daripada kalangan Bani Israel, orang-orang Nasrani itu, muka dia sampai macam Nabi Isa alaihissalam. Lalu lelaki inilah yang dibunuh oleh orang-orang Nasrani. Dia mau kejar, ligan, hambat Nabi Isa nak bunuh kan. Allah Ta'ala menyerupakan dalam kelam kabut itu seorang lelaki yang serupa macam Nabi Isa, lalu lelaki inilah ditangkap dan dibunuh. Adapun Nabi Isa alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala kata barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa alaihissalam di langit berasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini juga sebagai bukti para ulama tafsir kata darjat Nabi Isa alaihissalam tinggi di dalam sesuatu sudut. Adapun sudut-sudut yang lain, Nabi lain lebih tinggi daripada dia. Dan Nabi Muhammad pula apa dia? Di antara kelebihan Nabi Muhammad dengan Nabi-Nabi yang lain, iaitu kelebihan Nabi Muhammad SAW daripada Nabi-Nabi yang lain terlalu banyak. Di antaranya apa dia? Nabi SAW diutuskan sebagai Nabi akhir zaman, tetapi syariat yang perlu diikuti, syariat Nabi Muhammad ini berkekalan sehingga kiamat, tidak terhenti dengan kewafatan beliau. Adapun Nabi yang terdahulu, bila mereka wafat, syariat mereka terhenti setakat tu. Allah Ta'ala lantik, utuskan, bangkitkan Nabi yang lain pula. Hadis yang selalu kita baca di dalam pengajian hadis kita, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, 5 kelebihan Nabi Muhammad SAW
daripada nabi-nabi yang lain. U'titu khamsan wa lam yu'tahunna ahadun qabli. Dikurniakan kepada aku 5 kelebihan yang tidak diberi 5 kelebihan ini kepada nabi-nabi yang sebelumku. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Yang pertamanya, dicampakkan kegurunan kepada musuh sejarak perjalanan sebulan perjalanan. Maknanya tempoh sebulan perjalanan sebelum bertemu dengan Nabi, ketika mereka datang untuk berperang dengan Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala telah mencampak perasaan gerun, takut di dalam hati mereka. Sebulan perjalanan ini jauh tak? Kita berjalan kaki sehari semalam 24 jam sampai kat mana? Jalan tak berhenti. Ini sebulan. Cuba bayang. Dalam jarak begitu panjang, begitu jauh, perasaan gerun, gelabah. Musuh-musuh Islam nak bertemu dengan Nabi, dah ada perasaan takut di dalam hati mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, wa juliat liyal ardu masjidan wa tuhura. Dijadikan bumi ini bersih. Fa ayyuma rajulun min ummati adrakathu shalah fa yusalli. Bumi ini sebagai masjid. Di mana saja umat aku bila masuk waktu semayang, dia boleh semayang di mana-mana bumi Allah. Dia nak semayang atas tanah ke, atas pasir ke, dia nak semayang di mana, bukan saja dalam masjid. Semuanya sah, semuanya diharuskan, dibolehkan. Adapun umat yang terdahulu, dia tak boleh semayang melainkan tempat yang telah dikhususkan. Dalam masjid, masjid. Tempat ibadah. Dia keluar daripada tempat ibadah, semayang mereka tak sah. Jadi Nabi Muhammad ini, umat dia diberi kelebihan untuk sembahyang di mana sahaja. Dan tempat itu dipanggil masjid. Masjid dengan makna apa dia? Masjid dengan makna tempat sujud. Yang seterusnya, uhillat liyal ghanaimu walam tahilla li ahadin qabli. Dihalalkan bagiku, iaitu harta ghanimah. Apa maksud harta ghanimah? Harta rampasan perang. Bila orang Islam berperang orang kafir kalah, dapat merampas harta-harta mereka. Harta itu boleh dimanfaatkan, diambil, diguna. Kalau makanan boleh makan, kalau makanan itu makanan yang halal boleh kita makan, duit dah kita boleh ambil, senjata dah boleh kita boleh rampas. Maknanya semuanya halal. Tetapi umat yang terdahulu, harta rampasan perang tak boleh nak guna, tak dihalalkan, kena dimusnahkan, ditanam, dibakar dan sebagainya. Yang seterusnya apa dia? Yang berikutnya, u'titu syafa'ata. Diberikan akan aku akan syafaat. Syafaat yang dimasukkan di sini adalah syafa'atul kubra. Apakah yang dimasukkan syafaat kubra? Banyak kali kita ulang dalam pengajian kita kan. Syafaat, Nabi SAW berdoa kepada Allah supaya disegerakan, dipercepatkan hisab kepada manusia. Bila duduk di padang mahsyar kan, tak tahu nasib kedudukan masing-masing, syurga ke neraka ke, amalan apakah yang berat, sama ada dosa mereka lebih berat ataupun pahala mereka lebih berat. Jadi hisab tu tak berlaku lagi. Minta kepada semua nabi-nabi segan, malu, takut kepada Allah Ta'ala, kerana masing-masing memikirkan mereka pernah buat silap dan salah kepada Allah. Lalu para nabi mencadangkan supaya pergi jumpa Nabi Muhammad, supaya Nabi Muhammad dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Nabi Muhammad pun sujud dengan sujud yang lama, berdoa merayu kepada Allah supaya dipercepatkan hisab. Yang terakhir, yang kelima, kelebihan yang dikurniakan kepada Nabi, tidak dikurniakan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'ithu ila an-nasi 'ammah. Diutuskan kepada kaum mereka yang tertentu. Contohnya, satu zaman ada 2 nabi. Siapa dia? Zaman mana? Satu zaman ada 2 nabi. Nabi Musa, Nabi Harun. Lagi? Nabi Ibrahim dengan? Yang tu anak-anak dikira sekali tu, syariat sekali. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut duduk tempat yang lain, syariat yang berbeza. Tetapi Nabi Muhammad, setelah beliau diutuskan sampai kiamat, syariat itulah dikekalkan oleh Allah Ta'ala sampai kiamat, dan tidak diutuskan mana-mana lagi setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam ayat tadi menyebut antara seorang rasul dengan rasul-rasul yang lain mempunyai beberapa kelebihan. Kelebihan yang paling banyak daripada kalangan rasul adalah Nabi Muhammad SAW. Cuma ada beberapa hadis yang sahih menyebut Nabi SAW
melarang umatnya membezakan di antara seorang nabi, melebihkan seorang nabi dengan nabi-nabi yang lain. Nabi larang. Ada satu kisah, bila orang Yahudi ni di zaman Nabi, dia cerita tentang kelebihan Nabi Musa. Lalu para sahabat, salah seorang daripada para sahabat marah. Dia kata, kamu nak letak di mana Nabi kami Muhammad SAW? Lalu berlakulah pertengkaran. Dia kata Nabi Musa lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Jadi para sahabat tak puas hati. Lalu sahabat ni bertengkar, Yahudi ni pun pergi rojok kepada Nabi SAW. Siapa paling lebih antara Musa dengan Nabi-Nabi yang lain dan juga dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kata, la tufarriqu bainal anbiya, jangan kamu membezakan di antara nabi-nabi. Sedangkan dalam ayat ni kata Allah Ta'ala bezakan, sebahagian mereka mempunyai kelebihan di antara seorang nabi, sebahagian nabi dengan nabi-nabi yang lain. Ayat ni kata ada beza, Nabi kata jangan bezakan. Apa maksud? Tahu jawapan? Allah Ta'ala membezakan, Nabi kata jangan beza. Jadi bila kita menjamakkan Al-Quran dengan hadis tadi, Nabi larang membezakan seorang Nabi dengan Nabi-Nabi yang lain, ataupun meletakkan darjat mana-mana Nabi paling tinggi dengan andaian diri sendiri. Oh, Nabi ni paling mulia, Nabi ni paling mulia, Nabi ni ada beberapa darjat. Tak boleh. Darjat-darjat itu milik mutlak Allah. Allah Ta'ala yang tentukan. Kalau kita nak sebut mana-mana Nabi ada kelebihan, kita boleh sebut berdasarkan kepada ayat Quran, ataupun berdasarkan kepada hadis, bahawa sebahagian Nabi ini kelebihan dia kerana memang disebut kelebihan itu dalam Al-Quran dan kelebihan itu dalam hadis. Kalau pandai-pandai diri kita sendiri nak meletakkan mana-mana Nabi mempunyai kelebihan, tak boleh. Sebab kelebihan itu adalah perkara yang ghaib, yang hanya ditentukan oleh Allah dan hanya diketahui oleh Nabi SAW. Okey, terus. Melakukan selawat dan salam ke atas mereka. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan perkara tersebut dan mengekalkan sebutan yang baik kepada para rasul. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa barakna alaihi fil akhirin, salamun ala nuhin fil alamin. Maksudnya, dan kami kekalkan baginya nama yang harum dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera kepada Nabi Nuh dalam kalangan penduduk seluruh alam. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa a'udzu billahi wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.